Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam, ahli-ahli jawatankuasa masjid, adik-adik kakak, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Pertama dan selamanya mengucap syukur pada Allah. Kita ni masih lagi dalam, dia panggil bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni ada beberapa perkara yang berlaku, termasuklah kelahiran Nabi, kewafatan Nabi, dan juga hari yang Nabi mula-mula sampai ke Madinah pada 8 Rabiul Awal. Pada malam ni kita akan cuba untuk kupas, orang panggil seharian hidup Nabi. Sebila Nabi jadi Nabi umur 40 tahun ni, sampailah kepada umur 63 tahun. Tempoh Nabi jadi Nabi itu adalah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan juga 10 tahun di Madinah. Dalam tempoh 23 tahun ni, maka wahyu ya Allah Subhanahu wa taala wahyu ke Nabi itu dia lengkap molek. Daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah kepada ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata agama Islam ni adalah agama yang sempurna. Jadi kalau kita boleh bagi, kita panggil, kita nak bagi hak Nabi SAW, mari doa ayat kita, kita boleh bahagilah beberapa bahagian, iaitu pada awal Nabi jadi Nabi, lepas Isra Mi'raj, belum pada hijrah, lepas daripada hijrah, pertengahan waktu di Madinah, dan 4 tahun akhir sebelum Nabi wafat. Kalau kita nak bagi, kita boleh bagi. Pembahagian itu berdasar kepada surah dan juga ayat Quran yang Allah Ta'ala waktu turun ke Nabi. Di awal Nabi jadi Nabi ini, Nabi tidak suruh dan Nabi larang sahabat beberapa perkara.
Contohnya, misalnya Nabi larang sahabat daripada tulis Al-Quran, tulis perkataan hadis, tulis Quran saja lah. Nabi tak switch campur di antara perkataan Nabi hak mana hadis, hak mana Quran. Di awal lagi Nabi SAW tak bui sahabat ziarah kubur. Nabi tak bui awalnya kerana ada ziarah kubur dengan cara jahiliyah yang dibuat oleh pok-pok musyrikin Mekah. Jadi sebab apa Nabi kita SAW tak bui pada peringkat awal Nabi jadi Nabi itu sebagai tahun yang kita panggil nak tulis hadis tak boleh. Sebab sahabat Nabi nak wi faham, nak wi reti, nak wi gambar. Hak mana satu Nabi semasa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, hak mana satu Nabi SAW semasa Allah Ta'ala waktu turunkan semasa Nabi sebut hadis. Dua-dua tu daripada Allah belaka. Tapi nak wi sahabat tu reti dulu hak mana satu Quran, hak mana satu hadis Nabi. Kita kecek mudahnya nak menyempurnakan agama ini di atas batai tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada peringkat dia. Dia ada orang panggil peringkat-peringkat dia yang Allah Ta'ala sendiri nak suruh kita ni faham bahawa kehidupan manusia ni ada benda yang kena buh dulu, ada benda yang kena letak ke dia. Kita sebagai manusia di atas muka dunia, sebagai orang Islam terutamanya, kita tak boleh nak dia buat satu perkara tanpa kita tahu dia punya keutamaan dia. Keutamaan ni makna kata, kalau kita kecek mudah-mudah, hak mana kena dulu, hak mana kena ke dia. Setengah orang dia tak tahu dulu ke dia ni lah yang menyebabkan dia sendiri amal agama dengan cara tidak menepati ikut kaedah. Tak menepati kaedah. Gapo pun kita buat tidak ikut kaedah dia tidak akan menjadi. Sama ada urusan tersebut berbentuk akhirat ataupun urusan itu berbentuk dunia. Kita sama waya nak hidup pelita, tak ikut kaedah dia. Ada waya cak kuning, ada waya cak merah, tak kata ke? Waya cak hitam, kita pakai hubung mapuh metua-tua. Sambung kat cok. Tak payah giwak rambut, pakai rambut naik sendiri kong. Mati kau gitu. Alat-alat ni belakang ni, kamera gapo ni, kalau silap sambung tak bunyi. Tak tubik gambar. Minyak motor kita buh minyak motor kita. Minyak petrol ada, minyak diesel ada. Kalau hak petrol kita buh diesel, hak diesel kita buh petrol, mampu kerah je. Tak boleh buat apa. Begitulah dengan agama. Agama ni ada kaedah untuk kita faham. Ada cara dia. Sahabat Nabi SAW, dia sekali-kali tidak akan bui anak dia ni ngaji golai kecuali sungguh dengan Quran dulu. Quran dulu nombor satu. Sambil-sambil sungguh dengan Quran tu, sambil-sambil hafal hadis Nabi. Sambil-sambil faham hadis Nabi. Tempat kita alhamdulillah kita buat dah daurah hadis 40. Tak merah. InsyaAllah sekali lagi kita nak buat daurah tafsir surah Fatihah. Tak lama lepas gorik dengan lepas hisar, dua. Lepas gorik sejak, lepas hisar 2 jam, 3 jam. Boleh faham dah surah Fatihah. Boleh faham dah. Sebab hadis 40 dengan surah Fatihah ni dia panggil kunci untuk kita faham syariat. Mana kata syariat ni banyak. Supaya hadis lah, hadis kita bagi ribu hadis. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i. Tu di antara
hadis Nabi di sunnah sittah depan nebuh tak masuk lagi kita hadis musnad kau gapo kau banyak sikit-sikit hak ulama tulis. Hakikatnya hadis Nabi itu beribu-ribu hadis Nabi. Tapi hadis 40 ni adalah hadis yang untuk mengenali sifat agama tu sendiri lagu mana. Kita kalau dia boleh kunci pada sekara, kita boleh pergi banyak perkara. Nak kunci dia. Mana kata kalau orang faham hadis 40 ni molek, dia faham segala-gala. Mari hadis lain pun dia reti sebab nguci tu dia faham, nunggu tu dia faham. Dan surah Fatihah, sebab apa kita kena bahas surah Fatihah ni? Sebab surah Fatihah ni adalah umul kitab. Untuk memahami kitab sebuah Quran ni kena faham surah Fatihah. Tak lain baru dia pergi mudah. Itu pengajian untuk orang awam kita. Baik, kita besok dengar ayat yang Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyak dalam masa senang ataupun dalam masa susah. Senang ataupun susah. Baik, Ibnu Katsir sebut ayat ni adalah asas, batu nunggu hak paling penting sekali dalam berpegang dengan ucapan Nabi SAW dan perbuatan Nabi SAW. Ni boleh tengok tafsir Ibnu Katsir. Oleh kerana tu Nabi SAW royak kepada umat dia supaya berpegang sungguh kepada sunnah Nabi, kerana pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang paling molek sekali. Akhlak pula akhlak yang terpuji. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, demi sesungguhnya kamu wahai Rasulullah mempunyai akhlak yang amat terpuji. Dalam tafsir Ibnu Asyur disebut bahawa dalam tafsir apa ni dia panggil At-Tahrir wa Tanwir, Al-Imam Syekh Tahir Ibnu Asyur dia sebut, dia kata sebagaimana Allah SWT jadikan Rasul dia Muhammad SAW di atas akhlak yang molek, akhlak yang paling terpuji, dia akan menjadikan syariatnya supaya membawa manusia dengan akhlak yang terpuji itu untuk menuju kepada kemuncak. Orang panggil kemuncak ni maknanya hak paling tinggi sekali dalam menjadi hamba Allah, iaitu disebut sebagai taat, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Adik-adik semua, kalau kita tengok beberapa istilah ni, ya banyak lagi hadis-hadis Nabi lah. Nak suruh kita pegang dengan sunnah Nabi di atas uswatun hasanah tu, contoh yang paling baik tu. Nabi mari sebut kepada kita contoh hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sebut bahawa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Baik, hendaklah kamu berpegang pada sunnahku, alaikum bisunnati, kepada kamu sunnahku. Laninya kita nak faham apa dia sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Orang kita ni kadang-kadang faham sunnah ni, dia faham sekerak. Faham sekerak. Dia tak faham habis sunnah Nabi. Orang kita faham lagu mana sunnah kalau kita kata ni? Makan nasi style ramai-ramai, dia faham situ, ada juga. Makan nasi style ramai-ramai, sunnah juga tu. Tapi biar kena lah. Kalau nasi makan ngesuk style ramai-ramai tu lain juga. Makan pulut durian tu ni style ramai-ramai dah ni. Orang tengok pun pelik juga, walaupun makan style ramai tu adalah sunnah Nabi. Kita kena tengok maqasid dia.
Maqasid dia tu lagu mana? Keadaan dia. Munasabah atau tak munasabah. Orang kita faham tu sunnah Nabi, lepas tu dia faham bini ramah. Bini lebih pada sore. Sunnah dia kata. Hak sunnah tu sunnah. Tapi yang mana ayat bini ramah ni keperluan bagi seseorang yang perlu. Kalau tak perlu, tak ada masalah. Boleh faham tak ni? Nabi nikah Khadijah seorang. Mula-mula kan. Lama Nabi duduk Khadijah sampai Khadijah mati. Nabi boleh tak nikah dengan orang lain? Boleh. Sebab tak perlu masa tu. Tak perlu. Sebab tentu dah Nabi ni dia buat sekara atas benda perlu, bukan atas benda mahu. Mahu ni makna nak. Perlu ni makna apa? Perlu ni makna kita buat masa tu supaya kita sakit. Orang sakit perlu kepada ubat. Bukan dia mahu kepada ubat, dia memang perlu kepada ubat sebab dia sakit. Boleh faham kan ni? Orang ngajar kalau ramai-ramai perlu pada mikrofon. Tak ada mikrofon boleh kecek juga, tapi sakit kok lah. Nah, bini ramai pun gitu juga. Perlu ke tidak? Perlu ke tak perlu tu tak usah kata kok orang, tengok ke diri sendiri. Diri sendiri. Kita menikah ni perlu ke nak dengan hati? Kalau kita kata mahu, kemahuan kita perlu tak perlu. Tapi pasal agah, pasal nak saja. Pitih we ke bini nombor 1 pun tak cukup. Agah nak menikah 2. Hak tu batang nyapuh orang panggil atas kepala. Boleh nampak kata? Sebab Nabi nikah ramai, kita tak dengar lagi komplain orang panggil. Kita tak dengar lagi kata-kata uduh Allah. Kita hari ni nikah 2 tu gagal dah pejabat. Pergi majlis. Orang kata gini, orang kata gini, balah gagal baru 2. Nabi nikah ramai 9 orang, tak ada dengar lagi. Pakat duk gagal balah kekeh sama dia. Bermakna diri Nabi ni sempurna. Sebab Nabi gerak mengikut perlu, bukannya kemahuan. Kalau ikut kemahuan, Nabi nikah orang muda belaka, siapa tak siap ke Nabi? Tapi Nabi nikah dengan siapa? Nabi nikah dengan Hafsah, tua dah. Ummu Salamah, tua dah. Dah. Saudah, tua dah. Beberapa orang lagi semua hak tua dah. Hak ramai anak yatim pula ada Nabi duk perak. Kalau mau tanya pak cik mana ada? Pak cik nak tua kau muda? Takut nak jawab berkali bini mari sekali kali ni. Nak muda dah kata. Jawablah hati teruslah. Kamu tak makan nasi klik kamu kan. Nak muda lah bukan menikah. Dah tak sih hak tua kata-kata. Tapi Nabi tak, kerana Nabi buat sekara di atas perlu, bukan mahu. Ni hak payah ni. Kita nak gerak di atas sekara, di atas benda hak kita nak ke ataupun benda hak kita perlu. Kalau perlu sila. Ada apa? Dia ada kemampuan. Sebab tu kahwin ni, nikah ni, dia kait dengan kemampuan. Man istata' alaikumul ba'ah. Istata' Nabi kata, mana hak mampu, falyatazawwaj, nikah sebab mampu. Sebab ada kemampuan. Ada budak tanya hamba. Kita cerita sikit Budak tanya, dia kata, Ustaz, dia ni nak ngaji pun nak, nikah pun nak. Boleh ke tak Ustaz nikah dalam ngaji? Ngaji nak, nikah pun nak. Lepas tu kita nak jawab lagu mana? Hamba kata nikah ni adalah
Nabi kata, mana-mana orang yang mampu, kalau mu ni ngaji, pok mu lagi duk sewa suak mu, duk perong mu nak menikah. Mana kata mu tak mampu. Kalau mu tak mampu, mu jangan kena tino dulu lagi. Tak sedut mesej, tak sedut video call ke apa, kerak tengah jalan. Tahulah hati saja. Kena orang tino, tahulah hati saja. Kena ke dia. Cakap tu lah bolehnya. Jangan pergi duk heret. Duk heret tanya khabar, duk heret mesej, duk heret telefon. Ya jadi rasa nok tak dia habis ngaji tu. Menengung dia, menengung. Berkali dia kata, salah tanya ustaz ni, dia kata. Boleh jadi kan? Ambo setuju orang muda-muda nikah muda-muda. Tapi kita kena bahas hak Nabi kata, mampu ke tidak? Ada je budak muda nikah ada, tapi dia mampu, dia nego online, dia panggil sambil ni dah. Dia ambil barang orang tolong jual, untung dia sikit. Nabi ada barang sendiri ke tak? Ada. Nabi nego bukan produk dia sendiri. Nabi ambil produk orang tolong jual. Kalau kita kecek han nego sambil ni lah, Nabi ambil hak orang jual, Nabi ambil hak orang jual. Tapi hak Nabi sendiri tak ada. Nabi guna modal beli hak orang Nabi jual. Nabi bukan pengeluar kepada satu produk, tapi Nabi adalah pengedar kepada satu produk. Allah, zaman hari ni orang panggil dropship, orang panggil zaman hari ni. Budak-budak nego online. Dia ada satu kaedah, ambil barang orang tolong jual, ambil barang orang tolong jual. Ada budak hak dok ngaji, buat benda ni, buat part time dia panggil, habis-habis ngaji duk ambil online ni. Kalau ringgit Malaysia lah, dia boleh 4,000 5,000 riyal Malaysia. Rezeki dia. Sebab lah ni orang duk nego kat TikTok ke apa, dia duk iklan kat TikTok lagi, dia biasa buat video ke apa semua, dia boleh nikah. Sebab dia ada kemampuan untuk cari makan. Nikah tak apa. Nipok dia lagi mata ke darah ke dia, nak cari ham nikah. Bahasa sungguh. Boleh sebutin. Pada pening nak nikah lagu mana? Kena ada kemampuan. Tak kemampuan ni bukan dari sudut orang kata nafsu saja kemampuan. Bukan daripada sudut kita panggil gagah kita orang muda saja. Tak. Bukan hak tu kemampuan, hak tu tapi nombor dua. Hak utamanya boleh pera bini ke tak? Kalau tak boleh pera, tak usah nikah lagi. Relax dulu. Relax dulu, cari dulu. Ngaji dulu sampai habis kau lagu mana kau? Oh berasa tak boleh ustaz. Tak boleh sebab mikir. Tak mikir mana moga duk sayang awak, sayang saya, I love you, you love me. Tu jadi bengong tu. Nah, dia bengong dah. Jumpa Tino sama bengong dua-dua. Ada apa? Anda kalau awak nikah dengan saya kan, kita awak umur besar. Duduk gitu. Dah. Kalau awak nikah dengan saya kan, awak nak anak berapa orang? Tanya. Hatu hak bengong tu. Nah, jumpa pada sama masuk air dua tu. Hatu jadi lagu tu. Semula lah pasal nak menikah. Sebab tak kena cara. Tak kena cara. Ni mak bapak tolong perhati bagai lagu ni. Nak nikah, tanya ni, mu boleh makan ke tak? Aku duk sanggup mu, kalau mu boleh kerja sendiri tak apa. Ataupun pok tu kaya. Mu nak nikah, boleh punya modal, kamu nego, mu ambil. Mu nikah, mu modal 2 bulan ni, mu ambil modal ni 10,000 aku beri ni, mu buat nego gapo. Nak tengok mu boleh cari makan ke tak? Dengan hasil modal aku beri ni, aku tak say semula modal aku ni. Kalau mau berjaya 3 bulan, aku mau nikah. Kalau pok tu kaya. Lele. Kalau pok tak ada utak, tak sah lah. Cari utak sendiri. Itu Nabi kita SAW beri kepada kita satu garis panduan cukup-cukup comel sebenarnya. Kalau kita pakai agama kita pakai syariat kita, tak ada pernah cari hak lain dah. Cari hak Nabi ni. Baik. Hak tu suruh pegang kepada sunnah Nabi. Sunnah ni, kalau kita ikut penafsiran dia lah, tafsir sunnah ni, kalau ikut ulama usul, orang panggil aqwalun Nabi, perkataan Nabi, af'alun Nabi, perbuatan Nabi, dan juga takrirun Nabi, pengakuan daripada Nabi.
Ada benda yang Nabi tak buat tapi Nabi akui benda tu. Contoh kata azan dah. Nabi tak biasa azan. Azan Allah Akbar, kecuali adalah satu hadis dhaif. Dhaif tak berat benar, iaitu Nabi azan ketika mana kelahiran Hasan dan Husain di telinga. Itu ada. Dhaif tapi tak berat benar. Dia bukan dhaif dari sudut lafaz, tapi dhaif dia dari sudut perawi dia. Hak tu ke riwayat hadis tu. Dia ada masalah kat riwayat hadis hak seorang. Jadi hadis kerana ada riwayat hadis tu dia jadi dhaif. Tapi kita boleh amal. Bab dhaif dia tak banyak. Itu dalam istilah orang ngaji hadis lah. Bukan makna kata hadis dhaif ni kita tak boleh amal belaka. Ada hak boleh amal. Kalau hadis dhaif tu hadis sah dia. Tak ada hadis sahih yang menyokong dia. Sah dia kita boleh amal, tapi kalau ada hadis sahih yang menyokong dia, kita kena pakai hadis sahih. Dhaif tu jadi kuat pula sebab ada hadis yang menyokong dia. Itu dalam ilmu hadis lah orang panggil. Jadi Nabi bannya masjid bila ada ban tu tak ada. Tapi Nabi mengakui benda tu. Daripada mana? Daripada mimpi sahabat. Itu sunnah. Baik. Oleh kerana kita nak tengok sunnah Nabi dalam harian hidup Nabi SAW, kita tengok selagi kelebihan orang yang buat sunnah Nabi ni, hidupkan sunnah Nabi ni, kita buat mari hadis. Hadis riwayat Bukhari, hadis 5063, hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling daripada sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku. Mana-mana orang man ahya bi sunnati, mana-mana orang hak hidup sunnah Nabi, dia daripada kalangan aku. Hak mana berpaling daripada sunnah aku, tak serupa makna dengan sunnah aku buat ni, maka bukan daripada kalangan aku. Nabi tak mengaku dia ni sebagai orang yang duduk bersama dengan Nabi SAW. Syekh Mubarakfuri disebut dalam At-Tuhfatul Ahwazi. At-Tuhfatul Ahwazi ni kitab aliran daripada Ahlul Hadis. Ahlul Hadis di Pakistan, dia tahulah sebut Ahlul Hadis ni, dia tahu. Syekh Mubarakfuri dia sebut maksud hidup sunnah ni, dia kata menzahirkan sunnah di atas diri kita dan menyebarkan sunnah itu kepada orang lain. Zahir sunnah kita buat dan kita sebut sunnah tu kepada orang lain. Nanti kita akan tengok apa dia sunnah Nabi. Baik. Imam Ahmad kata, Imam Ahmad sebut bahawa tidak aku menulis, maka katabtu hadithan, tidak aku menulis meriwayatkan satu hadis sunnah Nabi daripada Nabi SAW, melainkan aku mengamalkannya. Maknanya Imam Ahmad ni terkenal dengan orang yang hafal hadis. Dia jumpa satu hadis, dia hafal. Dia jumpa satu hadis, dia hafal. Dan mari hadis yang lebih kuat, dia hafal hadis yang kuat pula. Sebab tu dalam mazhab Hambali, satu masalah tu berbelah-belah khilaf di atas satu masalah. Khilaf pak mazhab ni biasalah dia. Dalam mazhab sendiri, satu persoalan ataupun masalah ada belah-belah khilaf dalam mazhab Hambali. Sebab apa Imam Ahmad jadi mazhab dia ni Hambali ni jadi banyak mazhab? Kerana dia seorang penghafal hadis. Dia jumpa hadis ni, rasa kuat ni dia hafal. Rasa kuat ni dia hafal ni. Itu jenis Imam Ahmad. Nafi' berkata, dia kata, sekiranya kamu melihat cara Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, kalau mu tengok cara Ibnu Umar berpegang dengan sunnah Nabi, nescaya kamu akan kata gila dia ni. Itu kata Nafi'. Sebab apa? Sebab Ibnu Umar ni orang yang pegang sunnah Nabi sungguh-sungguh, hatta di persimpangan jalan sipai lagu tu, dia pergi situ, dia dengan anak murid dia ni orang panggil tabi'i, siapa di sipai jalan tu, dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok, kita tak gapo pun. Anak murid tanya untuk guru, Ibnu Umar, bapa mu tengok kiri tengok kanan? Dia kata, sebab aku mari dengan Nabi SAW, sampai di sini Nabi tengok kiri, Nabi tengok kanan.
Gitu siapa nak buat sunnah Nabi. Cukup lekat dia amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Az-Zuhri, kata dia dalam Hilyatul Awliya, dia kata adapun kana man mada min ulama'ina yaqulu innal i'tisamu bi sunnati najat. Makna ada pun para ulama kita yang terdahulu kata sesungguhnya berpegang dan beramal dengan sunnah merupakan satu jalan yang selamat. Baik, lah ni kita nak tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat gapo sehari-hari kehidupan dia. Bermula daripada dia celak mata. Orang panggil sunnah harian Nabi. Mungkin kita biasa dengar dah, ataupun kita tak tahu lagi. Kita ambil sesa. Yang pertama, hidup kita ni mula dengan apa? Bangun tidur. Yalah kita pagi. Jadi bangun pagi Nabi buat apa? Hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, wa idza qama qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur, rawahul Bukhari. Bila baginda Nabi sallallahu bangun daripada tidur, baginda akan ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami selepas kami mati dan kepadanya tempat kami kembali. Nah, kita tengok sesuatu. Bangun pagi Nabi kata alhamdulillah di ahyana. Alhamdulillah ni segala puji bagi Allah. Patut kamu nak tambah soal. Alhamdulillah juga makna mujurnya Tuhan. Mujur bahaya ke tak? Supaya kita menitah jalan, mari kereta dah sikit lagi nak tepuk. Saya kita kata Allah mujurmu sici lagi dia kata. Kalau tak mu kan, oh aku baca kulhu lah kamu kata. Mujur. Di antara banyak mujur selamat, mujur boleh makan, mujur boleh tidur, mujur boleh kecek, mujur boleh berlari, mujur boleh berdiri, mujur juga alhamdulillah mujurnya Tuhan mu hak bangun kami selepas kamu mematikan kami. Kenapa disebut mati padahal kita tidur? Sebab tidur tu adik-beradik kepada mati. Tidur adik-beradik kepada mati. Dalil kata Allah yatawaffal hina anfusa hina mautiha walladhi lam tamut fi manamiha. Allah tawaffal hina Allah Ta'ala hak pegang ruh manusia ni masa manusia tidur, dan dia tiup semula roh tu dengan kehendak dia. Kalau dia nak, kalau dia tak siap tiup, dia heret tubik tu nyawa. Hak tubik mula-mula tu roh otak dia panggil, roh hak gerak otak kita. Waktu masa kita tidur, orang tak kira mana orang tidur. Dia kakak musyarat orang tidur. Dia tidur kerong. Kita tak musyarat dengan dia. Tanya apa tak boleh dah. Tidur ni dia panggil apa bahasa Arab dia panggil? Dia panggil apa tidur? Dia panggil naum. Betul ke tak? Naum. Naum ni mana tidur? Belum pada tidur tu ke apa? Belum pada nak tidur. Kau adik kakak pergi tidur, kat tidur selalu. Nak payah juga nak tidur. Dia mesti ada, sebelum tidur tu dia kena ada sinatun, ngatuk. Supaya adik kakak lo ni lah kelip mata. Bahasa ngatuk, bahasa dia dah mana-mana pun pasal pedih mata muka kerja sehari dah hari ni mari pula nak ceramah duk ngepek pula kau mengatuk duk gitu ngatuk pedih mata. Tuhan ni tak ada kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ngatuk ni dia bersifat dengan berderet, tak putus.
Ngantuk. Ngantuk ni tak ada ubat, tidur ubat dia. Sebab tu dinama dengan sinatun. Sing dia campur dengan nun ni. Kalau dalam kaedah dia panggil ilmu wadai, ilmu meletakkan perkataan. Bila sing campur dengan nun ni, dia bawa makna tak putus langkah. Sinatun, ngatuk tak putus juga. Sanatun, tahun tak putus juga. Sinun, gigi hak penuh pun tak putus juga. Sunnatun tak putus juga. Nak sebut sunnah ni mesti pada Nabi, apa kita. Kalau putus tengah jalan, awak tak panggil sunnah. Kalau ambil dalam mimpi, awak tak panggil sunnah. Lah ni banyak ni orang ambil dalam mimpi ni. Oh, duk jual mimpi tu guru rata sampai tu ni. Lah kan. Duk mari keluarga Nabi jangok sikit pun. Muka jangok sikit. Ada orang lain sedak kelih dia tu. Dan enggak keluarga Nabi enggak pakai duk salam, serosok kepala lah, gapo lah. Minum bekas air, hak dia minum keluarga Nabi. Heran sungguh aku. Hak betul-betul Nabi duk ajar hadis Nabi Bukhari Muslim tak seduk ngaji saka Nabi. Nabi suruh kita ke cari majlis hak bagi saka dia. Gapo dia? Ngaji hadis Nabi. Tak segi cari. Wak mari jauh-jauh daripada Maghribi tu. Mari pakak pergi belakang. Itu kalau kita kecek kan. Hak pelik lagu tu pun manusia gidah hari ni. Kalau Dajjal mari. Hak tu mari tu Dajjal kecil lagu tu. Kalau Dajjal besar mari lagu mana? Kasar ustaz kata Dajjal. Memang Imam Malik kata orang dustai Nabi ni Dajjal. Bukan hamba kata. Malah ke Imam Malik ya. Imam Malik kata Dajjal, orang dustai Nabi. Faham ni siapa dia ni? Keluarga Nabi. Mana kata bukti keluarga Nabi? Orang main bukti kata keluarga Nabi. Sanak mari di mana? Dia kata ada sanak ditulis nama sosok. Nama saja tak cukup, tulis tahun mati bila, baru kita kenal. Setiap sanak tu ada tahun mati bila. Sebab ada nama hak serupa. Ulama ni kalau ada nama hak serupa, dia tengok tahun mati lah. Kalau dalam hadis ada Sufyan, dua orang Sufyan. Ustaz pun mengaji dah ni. Sufyan Uyainah, Sufyan As-Sauri. Nak tahu di mana? Tengok tahun mati tu bila. Tahulah. Kau mari tahun mati tu bila? Tahun mati pun tak ada. Kau mari nama saja. Keturunan mari di mana? Marah dah ni. Minum air sikit. Allahu Akbar. Bukan kita tak kenal. Kita kenal bagian ni bagian mana. Malaysia haram. Tak boleh masuk ke Malaysia ni. Dia masuk Malaysia. Dia mari jual kau ni. Ambo kata besok kata dah lagu tu lah. Dia kata pas dia tu tak boleh tauliah Malaysia. Bapa tak ada tauliah. Aku ada tauliah. Nak ngajar mana boleh. Cuma mau tak ngajar sejik. Bapa mau tak ngajar sejik. Sebab sejik hak tu email berani-berani yang panggil kita. Hak tu email nakut-nakut tak panggil. Nyanyo ke dia juga kok. Tak apalah tu email tak panggil pun. Kita kata tak apa ustaz. Dia kata ustaz pergi balasah dekat rumah. Balasah tak apa. Dia tidak bawah majlis. Pergi balasah. Kita pergi balasah mengajar dalam masjid tu email takut nak panggil. Ada masalah. Pengajar di syarikat. Banyak juga syarikat ngajar online. Pelik apa muka ngajar kita bukan cari makan. Kalau ngajar kita cari makan, rasa susah juga kalau orang tak panggil kita mengajar. Kalau ke mana? Sebab apa? Sebab pujuk nasi kita tak ada. Ni kita besar ke ni mau 132 kilo ni. Bukan cari makan kau mengajar. Kamu dengar aku nak royak ni. Tak payah lagi tak tahulah. Royak setara tu mau. Dia ingat kita mari, dia kata mari cari makan alik Thailand. Cari makan di mana? Habis binti kita. Kita mari. Tak ada ambo royak lah. Orang tu kira ambo mengajar. Tu tanya Nasru kau, tanya seorang lagi kau. Sahabat kita Ustaz Azam tanya dia. Orang nak panggil kita mengajar, panggil. Mana pun kita pergi. Tak ada masalah. Tak ada gapo-gapo nak makan kau tak sedia makan kau WPT kau tak, kita pergi dulu. Dan kita mengajar mengikut apa yang kita belajar. Kalau kita pergi mengajar dia mau kata ustaz, hak ni tak boleh sebut, hak ni tak boleh sebut, mau panggil orang lain. Bawa panggil aku. Pak mau tak mengajar sendiri. Kita nak mengajar mengikut apa yang kita belajar. Dia mau royak nyakit ya.
Kapung ni ustaz ya capo ni. Ha kita faham. Capo tu lagu mana? Kita buat cara capo. Koyak makin nyakit. Pandailah doktor nak berobat lagu mana, bomo nak berobat. Ni ajar kita. Tak sebut ni ustaz, tak semua mengajar sendiri sebenarnya. Bagi apa aku je. Gitu bodoh. Dah. Jadi kena ingat tu doa bangun tidur tu suka-suka juga. Lepas tu, ni, hak jari orang tahu ni. Ibnu Abbas sebut. Dia kata astaiqaza Rasulullah SAW bila Nabi bangun daripada tidur, fajalasa, dia pun duduk. Yamsahun nauma an wajhi. Nabi duduk dan baginda akan duduk menyapuh muka, hilang ke tarik mata gapo lah. Tu Nabi. Bang duduk kata wah gitu geliak agak. Tengok telefon dulu. Mata tarik mata penuh tengok. Masih mana masuk dah gawe kau siapa dah Nabi dah Nabi bangun, Nabi sapu kena bersih dulu. Lepas pada tu baginda pun baca 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran. Ayat apa ni? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 10 ayat pakai apa buat kita bangun tidur baca hak ni dulu sebelum daripada kita bangun. Lepas pada tu yang ketiga sudah baca tu Nabi pun basuh tangan. Nabi basuh tangan. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi kata bila mu bangun daripada tidur faghsil yadahu qabla ay yadkhulaha fil wudu'ihi, basuh tanganmu terlebih dahulu sebelum mu masuk ke tangan kamu dalam bekas masa kamu nak ambil sembahyang.
Pas tangan dulu Nabi kata. Sebab apa? Kerana fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Kerana dia tak tahu masa tidur tu tangan dia tidur mana. Kita tak tahu tangan kita tidur mana masa kita tidur kan. Kita tak tahu duk gapo tiuk ko. Duk gapo duk basuh aliu basi ko gapo dah tahu tangan kita ni. Nabi suruh basuh dulu. Boleh ke puak ni rambut Nabi boleh dalam tidur. Rambut Nabi wi ketok seh dia tu, dia mimpi. Dalam mimpi tu Nabi wi rambut selah. Esok tengok rambut ada tangan. Nabi kata mu bangun tidur kena basuh tangan dulu. Sebab mu tak tahu tangan mu tidur mana. Kok tadi ada rambut dalam tangan. Katanya rambut Nabi. Nabi wi bila dalam mimpi. Bulu gapo tahu. Orang nanya lah ya macam. Lepas tu hak kata rambut Nabi tu ambil wa azimah. Ambil letak dalam bekas tu kata tekuk. Ada lah tak percaya dia mau tengok lah. Dia pakai jubah 2 lapis ya. Dia kata tekuk. Kita ingat kau mikrofon kau gapo. Dia kata tekuk tu ataupun kunci kau gapo kau takut dia lupa. Rambut Nabi. Pas besok buka rambut tu orang nak ambil berkat air besar ni ambil celup dalam ni. Bulu Gabriel lah dah. Celup ni. Bakak minum buat cik tu kat legok rambut Nabi nya tipu demo. Sabar dia orang nipu. Ni puk orang kata keturunan Nabi ni jauh dengan hadis Nabi kalau kita baca hadis Nabi. Baik. Kemudian soal lagi lepas pada Nabi bersetangis, Nabi bersugi. Kalau kita ngaji Abu Daud, sugi dengan tangan ni tak panggil bersugi dah. Bersugi ni mesti dengan alat, sama ada buah gigi ataupun kayu arak Nabi pakai. Kalau kita ambil tangan tok gitu supaya tu bukan bersugi. Bersugi bukan dengan tangan. Bukan tangan gitu sugi dah. Mesti ada alat untuk bersugi. Jadi akak boleh buka bab siwak dalam Sunan Abu Daud. Kalau mengaji Abu Daud dia akan jumpa benda ni. Mana kata buah gigi ada di rumah dah. Obat gigi kita buat buah gigi. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jangan buat logak. Jangan buat logak. Kalau tak ada obat pun buah saja pun tak apa nak maya. Nak mari maya subuh. Ni malam makan petang. Pakai komo khatu. Mari lo waladhdallin sebuah sebelah tu kat pening. Tak jumpa baca qul huwallahu baca gapo tak tahu. Boleh petang. Jangan buat gitu buat kita. Nabi marah ganggu orang dengan bau. Nabi marah. Sebab tu kalau makan benda-benda bau, sebab apa Nabi tak sewi mari? Sebab takut ganggu orang. Menyakiti orang lain. Ni yang kita kata kita tak boleh baca Quran derah-derah dalam masjid kalau orang sembahyang. Tu juga termasuk dalam menyakiti orang. Imam wirid, kalau nak wirid pun slow. Astagfirullah. Sekadar tu. Sekadar nak ayat ke makmum lepas dia nak baca apa? Dia makmum reti molek tak? Tu imam senyap. Tu ya. Ni sama Astagfirullahalazim. Gapo yang baca tahu ni qadir laki. Apa besok gada? Gapo ni yo. Berdekir kau gapo mu baca ni. Nak baca biar berteram molek. Nah, amalan mana? Gapo? Tak caketik baca. Tak cap bunyi molek dia. Simsokina misimana ke bunyi. Tak cak Hindu lah. Dia baca surah gapo tak tahu apa dia. Dah bunyi juga dia jelas.
Ni baca gapo? Nak baca awak ajar, nak baca, nak ajar makmum, tak si baca kat senyap. Senyap lagu mana? Syarak sudah. Astagfirullah. Allahumma ajina minan nar. Lepas nak baca gapo, takut makmum tak ingat. Tak apa, tak emen. Subhanallah. 3 kali alhamdulillah. Boleh berderah tu. Hak ni so masjid spekarah derah. Makmum ada hak mari masbuk pun ada, hak nak semaya jamu pun ada, hak baru sapa pun ada. Kalau masjid orang musafir kan, dia tak tahu baca apa. Allah at-tahiyatul mubarakatus salam. Tahiyat pun. Tak lupa baca Fatihah ni. Ngalik ke tu email. Tu email pula berlagu pula subhanallah 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 subhanallah. Tu email berlagu pula. Tak payahlah. Nak betul hak tu payah. Hak tu dia kata demo Wahabi. Nak betul hak tu ya padahal dia kata demo nak buat mana. Ingat dah, buah gigi. Baik. Ulama kita pula sebut pasal Nabi ni, nak ayat bui Nabi jaga kebersihan dia. Siapa Nabi setiap kali nak semaya Nabi sugi. Ini pok kita ni kalau boleh semaya komo tak apa, komo lah ni ambil syarat ataupun beli sugi lah. Tak ada poket nak semaya lah sugi. Ataupun mari semaya gorek tu sugi boleh kereta. Lepas tu letak mari iso kat komo. Moga kita tak ada gapo dia gorek iso ni, kita duduk saja kecek gapo budak kita pun komo sikit. Ingat tu dah, sugi supaya hilang bau. Tak ada kata hadis Nabi makan gapo-gapo nak bau masjid, tak ada. Jangan beri bau masuk masjid. Jangan beri bau. Boleh kata? Lepas tu nak masuk jambe pula. Kerana Nabi SAW kata Anas, bila nak masuk jambe Nabi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta berlindung daripada syaitan jatuh dengan syaitan tino. Bila Nabi nak tubik, Nabi kata ghufranaka, keampunan aku minta denganmu ya Allah, keampunanmu ya Allah. Bapa Nabi minta lagu tu sebab tanah tempat syaitan. Sebab tu tak boleh masuk jambe lama-lama. Start ya, lepas hajat kita tubik. Walaupun bersih setara mana jambe tu pun, kita masuk tanah comel molek, jambe bersih molek, lalik dulu. Nah, bila kecil main telefon terus sudah baca kecil tengok kiri kanan duduk start ya. Duduk main telefon oleh tanah. Jangan. Sebab tanah bukan tempat rehat. Ia adalah tempat untuk kita buang air dan tempat setan. Bersih lagu mana pun tempat setan. Tubik daripada tanah kita kata ghufranaka. Baik. Lepas pada tu bangun tidur, kita nak buat apa mula-mula? Kita nak semaya subuh. Baik, kita tengok sikit hadis Nabi. Belum pada subuh, Nabi bangun sebelum subuh. Kata Aisyah, kana yusalli, ada pun semaya Nabi menunaikan semaya 11 rakaat. Kadar satu sujud Nabi adalah selama tempoh membaca 50 ayat sebelum Nabi mengangkat kepalanya. Mana kata Nabi semaya lama 11 rakaat, sujud lama, kadar 50 ayat. Kalau Ar-Rahman tu kali habis dah ni, kadar 50 ayat Nabi sujud. Itu semaya malam Nabi SAW. Daripada Abu Salamah, beliau bertanya pada Aisyah. Dia tanya lagu mana Nabi semaya malam. Aisyah kata Rasulullah tidak melebihi 11 rakaat sama pada Ramadan ataupun selain daripada Ramadan. 8, 90, 11 termasuk dengan witir lah apa semua. Dan Rasulullah baca panjang. Dan kesempurnaan semaya Nabi adalah Rasulullah baca panjang. Dan baginda menyambung lagi dengan 3 rakaat selepas daripada itu. Hadis ni riwayat Bukhari. Dan masa semaya itu hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW minta perlindungan dengan Allah Ta'ala sebelum daripada beri salam. Dan itu doanya sebagaimana yang kita tahu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal.
Bila selesai membaca tahiyat akhir, Nabi pun baca, ya Allah aku minta perlindungan daripada 4 perkara. Yang pertama, siksa kubur, neraka Jahannam. Yang kedua, fitnah kehidupan, fitnah mati, dan juga daripada jahatnya Dajjal. Lepas tu sehari-hari hidup Nabinya ada bacaan-bacaan lain. Kemudian Nabi semaya witir. Nabi semaya witir. Dan witir Nabi SAW ini pada akhir malam. Di akhir malam. Dan Nabi semaya witir bukan sahaja di dalam bulan Ramadan, luar Ramadan pun memang witir ni menjadi salah satu daripada semaya Nabi. Tu bab semaya malam. Lepas tu maya subuh. Maya subuh, sebelum daripada subuh, Nabi sebut hadis riwayat Aisyah, raka'ata al-fajri khairun minad dunya. 2 rakaat sebelum daripada semaya fajar, semaya subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum maya subuh, maya 2 rakaat maya sunat tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ni jelas. Nak ayat keutamaan orang yang semaya sebelum pada semaya subuh, maya 2 rakaat maya sunat, sehingga akan menjadi kelaziman kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa dia lazim bagi dia semaya seumur, siapa dia qadha, dia lupa lewat subuh kan. Lepas pada subuh tu dia maya 2 rakaat kerana menjadi kebiasaan dia semaya sebelum daripada subuh. Itu sunnah Nabi. Yang ke-10-nya, lepas pada maya subuh, Nabi iktikaf sampai terbit matahari. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dari riwayat Muslim, Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai solat fajar, baginda akan duduk beriktikaf dan baginda solat sehingga terbit matahari meninggi. Kalau waktu terbit matahari itu kita katakan pukul 9 lebih lah, pukul 9:11 lah, kita ambil masa lebih kurang 20 ataupun 15 minit lepas pada matahari terbit itu kita sembahyang. Itu kaedah dia. Bila orang tanya Syekh Tok Guru hamba dulu di Yaman, Syekh Muhammad Ismail Imrani, Mufti Imrani, dia sebut lagu tu lah, biar habis dia kata. Jangan kata pah masuk tu maya lalu, sebab waktu matahari terbit dengan waktu matahari jatuh tu nampak tanduk setan. Nah, kata dia. Jadi kita ok dulu sebelum kurang dalam 15 minit, 20 minit lepas pada tu kita semaya. Semaya hatunya ada disebutlah hadis yang lain, dapat pahala ke ajri umrah sekali umrah. Ini hadis yang lain, pahalanya sekali umrah yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi tak kena pergi Mekah Ustaz dia kata, bukan jangan payah kat tu. Dan pahala umrah boleh dah, tak kena pergi Mekah lah. Jangan payah kat tu, pahala bandingnya dia Nabi buat, bandingnya dia. Baik. Kemudian Nabi solat duha yang sentiasa dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dzar. Nabi semaya duha dan Nabi bersedekah. Kemudian Nabi solat rawatib 10 rakaat. Rawatib ni bila? Pertama 10 rakaat mengikut riwayat Ibnu Umar. Bila aku memelihara daripada apa yang Nabi SAW sampaikan itu 10 rakaat, aku pegang. Bukan 10 rakaat sekaligus ni, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak di rumah baginda, dan 2 rakaat sebelum daripada subuh. 10 rakaat ni dipelihara oleh sahabat. Satu riwayat ada disebut 12 rakaat. Hadis daripada Ummu Habibah sebut 12 rakaat. Barang siapa yang menunaikan solat sebanyak 12 rakaat solat sunat sehari-hari, maka dibina baginya rumah dalam syurga. Berbina dalamnya rumah dalam syurga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Itu di antara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak 10 kau 12 kau tak apa belaka. Baik. Dan Nabi menggunakan sutrah setiap kali nak sembahyang. Ni orang kita jaga. Apa makna sutrah? Ada penghalang depan, orang panggil ada nyekat.
Kalau orang duduk belakang tu, dia gila ke depan supaya dinding ni jadi sutra dia. Ataupun semaya belakang dia. Ataupun tak ada sutra mana-mana dah, semaya belakang saya. Saya kita semaya depan kan? Kita semaya belakang dia. Semaya belakang dia. Bila semaya belakang dia, saya hak depan ni, bila assalamualaikum, dia tengok saya duduk semaya belakang, dia jangan lari lagi. Sebab dia tu menjadi sutra kepada saya dia. Kalau dia lorak, dia kena ambil gapo-gapo reha ko gapo ko goni ko letak depan saya nak semaya supaya kau boleh lalu lepas daripada sutra itu. Tu imam kena ambo nak cadar buat sutra kayu buat kita. Buat sutra petok gitu kan, petok gitu bukan besar ni. Nah, boleh kuat tinggi ni ya. Tapak dia petok lagu tu, lepas tu tok kayu tinggi tu. Letak tepi-tepi dekat kita nak semaya, kita ambil kayu tu kita letak depan. Ambil kayu tu letak depan sebagai sutra. Benda ni benda yang sunnah orang tinggal dalam benda ni. Jangan maya kat pintu. Dia buat lebah Allah buat semaya. Kalau itu sakit perut. Allah dia ni kita ngaji tak boleh lakuh orang semaya. Pas dia duduk situ sakit perut ngak kat mana tu kan. Dia duduk semaya depan berasa lebah dia maya depan pintu. Jangan main depan pintu sebab orang nak lalu. Kita cari dinding, kau cari gapo belakang sahaja kita. Nabi, begitulah keadaan Nabi SAW. Nabi semaya dengan sutrah. Sutrah ini penghalang daripada orang boleh lalu depan kita. Baik. Lepas daripada cukup ibadah gapo semua ni, kita nak tubik lah. Bila nak tubik, kita jumpa orang. Bila jumpa orang, sunnah memberi salam. Orang hak diri beri salam ke orang duduk. Orang hak jalan beri salam ke orang duduk. Boleh faham kan ni? Orang muda beri salam ke orang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebab apa? Sebab salam itu adalah doa sesama orang Islam. Nabi beri salam kepada kanak-kanak. Hadis riwayat daripada Bukhari, Nabi beri salam kepada kanak-kanak. Dan beri salam saja jabat salam, senyum. Sebab Nabi kata senyum tu sedekah. Hadis riwayat Abu Zar. Lepas tu bila nak bermuamalah dengan orang, Nabi kecek bagi manfaat. Nabi tak kecek bagi tak ada manfaat. Nabi kecek bagi hak ada manfaat. Sebab Nabi kata man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cakap benda baik ataupun dia diam. Lepas pada tu Nabi kata Abdullah bin Amr, dia tanya, seorang lelaki bertanya pada Nabi, apakah Islam, apakah yang terbaik ya Rasulullah? Nabi SAW sebut pada dia, memberi makan, mengucapkan salam, dan juga kepada kamu kenal dan kepada orang kamu tak kenal. Beri makan, beri salam kat orang. Allah, tak ada duk payah nak beri makan kat orang. Senang ya. Kita kata pagi-pagi kita nak rezeki kita banyak, melimpah ruah, rezeki kita ada. Pagi-pagi tiap-tiap pagi ada di Malaysia seorang itu tiap-tiap pagi dia sejik dia tu bahagia makan pagi dia lah. Dia buku siap-siap. Orang tu bik maya subuh ambil sebungkus-bungkus orang klik makan dulu. Muka pitih yang banyak. Tahu kan? Tapi tak luak pitih dia, alhamdulillah Tuhan beri rezeki ke dia. Tuhan beri rezeki. Kalau buat kita mudah, mai tak sejik. Sudah makan pagi. Puluk tak apa dah, sesari buat klik. Buat gila dah dengan buat belakang. Lama tu puluk ni puluk jadi bazir pula. Buat jadual kan. Hari ni kawan esok demo berebut nak mari makan. Tu salah satu daripada maya subuh ramai juga masjid. Ni masjid hak makmur sekali di Temerloh, di Pahang masjid negeri Pahang. Masjid tu budak-budak ramai. Bapa sebab budak-budak main-main subuh tu dia beri duit belanja sekolah 3 riyal. Dia letak tabung koh dah. Tabung belanja sekolah dia panggil. Orang mari kat orang derma buh lah tu. Tabung tu dia guna beri ke budak-budak mari semaya subuh. Budak-budak bangun pagi-pagi mari pakai baju sekolah, nak duit sekolah 3 riyal. Tak apa, lama-lama dia lekat. Lama-lama lekat. Kadang-kadang tak beri duit juga, kadang-kadang dia beri makanan kalau ada makanan. Tapi benda tu kena buat. Kalau duit masjid banyak lah. Tahu buat berapa banyak-banyak duit masjid? Tahu buat berapa? Saka apa? Boleh bagi? Tak ada. Belanja ke?
Di sini yang tak tahulah kalau Malaysia masjid dalam Kedah kat 10,000 sekali Jumaat tu, 6,000 7,000 Malaysia tu biasa. Duit. Pak kena hok tu email AJK hok kena kut tu gak. Badi duk kelis saja duk kelis. Banyak kata duit sejak kita, dia kata banyak. Mikrofon poetik bunyi. Mikrofon tu bunyi gitu ya. Kuat suara kita daripada suara mikrofon. Ni speaker dia ni. Tak sedap sikit abu. Mujur sini sedap. Tidak kita ngepek dah. Lah, nak ayak bui. Allah, tengok duit masjid tu agung, beribu. Jadi nak we makan pada orang nak baik orang tak ada duk payah. Lepas tu soal lagi nya, sunnah kita bersalaman, kita bersalam. Hidup kita sehari-hari. Kemudian baik. Kalau ada kenduri ataupun hari-hari keramaian, sunnah kita we hadiah. Hadiah tu kena we. Dan bila kita jumpa orang bersih, bersih. Biasa dah ni. Kita kata alhamdulillah. Dan orang kata dengar tu yarhamkallah. Lepas tu kata bersih pula yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari daripada diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tu kalau orang bersih. Ketika mana menguap, kita letak tangan di mulut. Baca auzubillah. Nabi ajar lagu tu, letak tangan di mulut. Jangan doa depan orang tak nak pasal. Syaitan penuh masuk dalam mulut kita. Kemudian kita kelik ke rumah. Apabila kita kelik ke rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abdullah, bila seorang masuk ke rumahnya, dia adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk dengan bismillah. Dan juga bila dia masuk tu dengan bismillah, tiada syaitan yang akan mengikuti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila masuk rumah kita, nak wisalam pun tak apa. Wisalam assalamualaikum, dapat tu bismillahirrahmanirrahim. Ni boleh tengok dalam kitab Syarah Al-Imam An-Nawawi tu dia sebut dah lagu ni. Baik. Dan apabila orang mari rumah kita, ni bila orang mari, ni kehidupan kita sehari-hari, kita kena hormat kepada tetamu. Kena hormat kepada tetamu. Nabi kata, bila orang mari rumahmu, bila pergi rumah orang, minta izin lah dengan tuan rumah dia. Assalamualaikum 3 kali lah. Lepas tu klik sebab lepas pada 3 kali tu mungkin dia ada hal, dia tak boleh terima tetamu. Dia ni tak payah adik kakak, mesej dulu, telefon, kawan nak pergi rumah demo boleh tak pukul 3? Boleh mari. Minta izin lah tu. Dia pergi rumah dia tu, tuan rumah telah pun bersedia menerima tetamu, baru lah. Ni tuan rumah, Allah, bini dia ada jemur kain, pakai kembang. Kita duk assalamualaikum, dia tak ada, ambil luar dalam tutup. Tak ada. Mungkin duk jemur luar dalam. Apa masuk dalam rumah, boleh lepas kodoh dia kata. Jangan buat lagu tu. Tu semua tu benda yang tak patut untuk kita buat bila kita pergi rumah orang. Dan supaya kita pergi rumah orang mari rumah kita. Kita ni pergi rumah orang, ada orang mari rumah kita. Apabila orang mari rumah kita, kita kena sambut dia sebagai tetamu walaupun dia musuh kita. Itu agama aja. Bila kata tetamu, adik kakak tak payah tanya nak air gapo, tak payah. Buat je air waktu ni. Teo, biasa orang buat teo dah ni. Teo. Lepas tu, hak ni hak sejuk, hak ni hak panas. Hak sejuknya air merah. Hak ni teo, kuih manis. Kecil manis, makan teo. Nak kena kerak kaki, air merah. Nak lamat mati, air goni. Lokak Ali. Bukan banyak air rumah dia, kan? Lepas tu kayu ke tak seduk tanya lah. Kalau nak minum air, nak buat air ni, dia tanya lagu tu. Amba tak boleh menang tanya lagu tu. Ingat orang lapar sangat nak pergi minum air rumah dia. Aku berhenti kedai orang pujian, boleh kena minum air. Bukan nak bagi minum air sangat kan. Orang pagi tak kerti tu rumah pun. Tak seduk tanya. Kalau nak air nak buat ni, tak sah pergi buat ya. Pandai kau minum tak minum ya. Tak kerti sungguh. Rumah lagu ni apa pada sekali je, apa tak pergi dah. Tak pergi dah. Ada kita pun bila mari air, kita orang jantan lah kena angkat air. Jangan orang tina. Orang tina dia kena nusuk sikit.
Ni sayang untuk lelaki dia. Dia pula lebih-lebih. Oh nampak sihat lah ayah haji lah ni. Untuk lelaki senyap. Mau kecil manis untuk lelaki senyap. Lekak leleh halio berhadik kena. Dah. Bini yang nampak sihat lah ni deh. Duduk mana lah ni duduk kecek dengan sayang untuk lelaki. Ada hari tu tina. Kecuali waris yang kena tu lain lah ni. Tu pun kena jaga juga. Jadi semua sayang dia pula. Jadi pula sayang dia. Jangan buat lagu tu. Jangan buat lagu tu. Baik, kecuali suami tak hilang kecek. Kemudian tu kita jadi tetamu apabila kita pergi ziarah orang sakit. Doa kesakitan dia, doa kesembuhan dia, dan minta dia doa pada kita juga. Dua kali. Kita doa ke dia, minta dia doa kita juga. Kerana doa dia tu mustajab, sebab dia berharap tinggi pada Allah. Berharap supaya penyakit dia sembuh. Orang yang berharap tinggi pada Allah, doa dia mustajab. Kalau kita kata doa kawan tak jangan pergi lama-lama ke orang sakit, sebentar sudah. Sekadar kata ni demo bawa gerak kaki kecil manis. Dia buat pergi gula. Buat pergi sakar. Demo bawa gerak kaki 2 hari. Oh lah. Menganyi sungguh. Ambil lah kata dekah lah sakar 1 kilo. Hak tu bawa gerak kaki. Doma nak marah. Kalau ada ke kaki aku menjadah dia kata mari sakar pula. Janganlah buat marilah pula lah air ke dia dah. Tepung-tepung kau lah air kau jaga buat pergi sakar ke dia. Tu cara dia. Lepas tanya lagu mana sihat, insya-Allah kata Tuhan wis sihat lah. Nak buat ibadah banyak lagi. Jangan menggunakan kata-kata sayang kita tu nyakit lagu ni tak ada 2 minggu ni kata. Akan cek lagu dia kunjar semua lah. Kalau mari tengok kita sakit dia dah. Tak ada 2 minggu lah lagu ni dia kata. Sakit lagu ni pasal ni dah sakit ni tidur malam tak jenera dah. Dia kata tak jenera. Makan tak lalu dia tak lalu. Supaya sayang kita mati minggu lepas lagu ni. Allah sakit hati lah kita. Mari buat gapo lagu ni. Dah abang pagi tak ada adab dalam kita nak ziarah orang sakit. Nabi dak dah. Nabi pergi ziarah orang sakit, Nabi duduk sebentar je. Dan Nabi pergi jalan lain, dan Nabi balik ikut jalan lain. Baik. Bila nak makan, Nabi kata bismillah. Nak makan, Nabi kata bismillah. Kemudian kita tengok last sekali. Banyak lagi kalau kita nak sebut ni, kita sebut sikit-sikit. Nabi senyum kat orang, Nabi beri makan pada orang miskin, Nabi bersalam dengan orang, Nabi hormat tetamu. Kemudian laginya Nabi mendoakan orang yang bersing. Kemudian laginya Nabi baca doa ketika nak makan, Nabi menjilat jari. Jilat tu jangan jilat begitu adik kakak. Lah sekadar lagu tu lah. Ni kata jilat dua. Besar kenapa tak comel. Nabi tak jilat lagu tu. Nabi buat lagu lain. Dan Nabi minum ni tidak kata gok sekali nafas dah. Nabi minum 3 kali. Baik. Amal nak royak sebenda. Hak besok kita duk amal. Ni air. Contoh. Kita makan nasi belah kanan. Kadang-kadang kita minum air belah kiri. Haram nak yak minum air belah kiri. Larangan Nabi jelas. Dia kata kalau kita pergi belah kanan, cemar gelas. Cemar gapo? Kuah mau makan tu cemar lah. Nampak boloklah sikit gelas tu, dah kan? Pas kita nak buat lagu mana? Kita pergi belah ni. Kita ambil kita buat lagi. Contoh. Hak ni syarat pergi saja. Hak suatnya hak ni. Boleh faham ke tu? Enggak orang sini banyak makan dengan sudu. Dah, banyak makan dengan sudu cuma apa? Ambil minum dengan tangan kanan. Bukan minum dengan tangan kiri. Kadang-kadang tu lepas dah tu. Serban dia 3 dekar. Tapi minum dengan tangan kiri juga. Minum dengan tangan kiri juga. Kalau syekh hamba pula, kalau makan dengan sudu, cabutlah sudu tu, dia ketaklah peng, dia ketak. Ada lah gelas, dia kata, dia kata sunnah lain, dia buat sunnah ni pun payah dia nak buat. Kena lah. Mojo kita tak backing. Kalau backing, kau tak belakang mana ada, dia kata. Dia kena ingat. Dan kena kanan. Kalau kita tengok sayang kita tu kok kanan. Minum tak? Kadang-kadang juga nak besar tu dah ni. Minum.
Biar dengan tangan kanan, jangan ambil tangan kiri. Sebab Nabi larang kita makan dan minum dengan tangan kiri. Haram itu jelas daripada Nabi SAW. Dan jangan minum, orang panggil minum gok sebut tu jangan. Kita kena minum dengan 2 kali minum. Baik. Tu ketika Nabi makan, last sekali nak tidur. Dan Nabi tak mencela makanan Nabi tak mencela makanan. Dia kata makan tak sedap kau makanan ni, kata depan orang. Dah, kalau sama-sama kita ni pergi makan kedah, tak semari dah kedah ni apa. Tak nak gimana. Boleh kira tu. Nah, ni siapa ke Mekah. Adik aku ada sore jemaah tu, buat mari nasi ke dia. Dia kata, "Oh, nasi lagu ni buat makan kota," dia kata. Kita nengung apa. Ngilip pala. Seminggu tak boleh makan dia. Makan mutah. Mari obat kau ni. Jemaah orang lain cuma masa makan tu duduk sekali lah. Hamba dengar, hamba royak kat ustaz dia kata, suruh pak cik ni kita awas sunat. Suruh dia minum air zam-zam, dia bertobat dengan Tuhan. Sebab isalah kecik. Dia kata makanan ni buat apa makan kota. Ustaz tu kita tanya dia, ada ke pak cik kecik gini? Ada dia kata. Pergi minta taubat dengan Tuhan. Minta taubat apa semua sekali, nyesal sungguh dia. Boleh makan, boleh. Jangan awak salah makan. Jangan kita cela makanan. Sebab Nabi tidak mencela makanan. Lepas tu Nabi basuh tangan, Nabi berkumur. Nabi komo selepas pada makan ataupun minum. Jangan komo depan orang dah. Komo jauh sikit. Nama-nama Nabi komo kata peluk komo. Boleh ketu tu. Wah no dia ni Nabi buat, dia kata. Nabi buat pun tak buat lagu tu. Mung jadi tak senonoh ni. Baik. Nabi nak pakai gapo? Kata Aisyah, Nabi mulakan dengan kanan. Nak sahut baju, Nabi akan mula dengan kanan. Nak sahut seluar, Nabi akan mula dengan kanan. Dan ketika nak sahut selipar, Nabi pakai kasut selipar, Nabi mula ke kaki kanan. Tapi kalau Nabi nak buat, Nabi mula ke dengan kaki kiri. Agar kaki kanan itu ditinggalkan. Mana kata Nabi nak pakai, Nabi pakai kanan dulu. Nabi nak cabut, Nabi cabut kiri dulu. Boleh faham kan ni? Itu bab pakai selipar. Allah. Berasa tuah ikut Nabi. Pakai selipar pun tu boleh. Cuma hari nak tengok tokoh orang dunia mana pak sebut ni. Pakai selipar, pakai kasut pun sebut juga. Nabi guna wangian. Aisyah kata Nabi memiliki tempat simpanan minyak wangi. Dan Nabi memang pakai wangi ni. Nak pakai wangi ada kakak. Beli hak kecil-kecil tubuh dalam poket. Nak mari kat sapu tak tekak ni apa semua. Dia nak pakai suruh bau kuatnya, dia tak tekak ni. Sebab peluh kita, luruh kuat ni sampai baju kita. Jadi bau wangi kita. Kalau orang minat, orang Arab tu dia pakai kayu gaharu dia panggil. Itulah kayu gaharu dia panggil tu. Orang Melayu tak berhi kayu gaharu ni, bau pok pinai jeruk dia kata. Tapi mahal harga dia. Tak apalah. Pakai kasturi ke, pakai gapo ke, syaratnya wangi. Kena ada wangi walaupun besar. Baik. Dan ketika nak tidur, Nabi tutup pintu dan lampu. Pada malam Nabi padamkan lampu ketika mana tidur. Nabi kebah tempat tidur. Bila hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW sebut, "Idza awa ahadukum ila firashin," bila seseorang daripada kamu mari pada tempat tidur, dia kebah tempat tidur dia menggunakan bahagian kain. Kalau kita kain selimut kita lah, kebah tempat tidur. Orang lagu ni orang bersih. Orang bersih muka habuk kan dah. Kita tak nampak kan ni, kebah tempat tidur. Tu masa Nabi nak tidur. Lepas tu Nabi berwuduk. Ambil air semaya, belum pada tidur. Lepas tu Nabi mengiring ke kanan sebelum daripada Nabi tidur. Mana Nabi tok gini, Nabi tidur. Itu cara Nabi tidur. Meletakkan tangan di bawah pipi. Gitu. Kita tidur pakai batak dah. Kita tok gitu. Itu cara Nabi SAW. Lalu Nabi baca, Allahumma qini adabika, Allahumma qini adabaka yawma tab'ath ibadah. Ya Allah, peliharakanlah aku daripada azab kamu dan daripada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Lepas tu Nabi baca doa selanjutnya, bismika amutu wa ahya
Bismika amutu wa ahya. Hadis ini riwayat Bukhari. Mudah ya. Bismika amutu wa ahya. Dengan namamu aku mati dan aku hidup. Lepas pada tu, kalau mimpi buruk, mimpi itu mimpi yang buruk. Nampak kan ni? Mimpi tak tahu apa. Mimpi kita kata semelih orang semelih kita, mimpi buruk. Sekiranya salah seorang daripada mimpi yang buruk, ketahuilah Allah nak ketahuilah ia daripada Allah. Apabila seorang kamu bermimpi tersebut, minta maaf. Apabila seorang kamu bermimpi yang disukai, makna mimpi molek, itu daripada Allah. Kalau sedar, memujilah Allah Ta'ala. Mimpi jadi raja. Ataupun orang jatuh, mimpi apa sedap kali? Mimpi bini dua. Bangun tu kat sengih. Suka. Tengok muka bini, masa yang pula. Nah, bangun tu sengih dah. Masa tu alhamdulillah, sebut alhamdulillah, serta cerita kat orang lain. Dia kata, oh malah kawan mimpi, kawan nikah orang bujang. Hok mana? Hok kita pergi makan roti pula. Oh jadi dia kata, oi, suka. Apabila nikah sebenar, tahu mimpi sudah lah pada dah mimpi kata. Nikah sebenar takut orang rumah. Nah, itu dia. Dan ada pun jika dia bermimpi daripada itu makna mimpi yang buruk, maka ia datang daripada setan yang masuk dalam mimpi dia, ganggu dia. Hendaklah dia mohon perlindungan daripada Allah. Auzubillah minasyaitanirrajim, maknanya daripada keburukan, serta janganlah dia cerita pada siapa-siapa pun mimpi yang buruk itu, dan mimpi tersebut memudaratkan dia. Tetapi ada sesuatu lagi, mimpi yang baik mari daripada Allah, dan kalau mimpi buruk dia disukai, maka hendaklah kamu meludah di sebelah kiri kamu dan mohon perlindungan daripada Allah. Ludah bukan ludah sungguh. Gitu. Boleh faham kan ni? Ludah sungguh retina ada sebelah. Kita hoi tu belah. Kena hok ija juga. Tak pakai nasi kita sehari. Dah. Jangan weh. Dah we faham molek hadis. Ludah isyarat tuh gitu. Kamu ludah gitu ke kiri sebanyak 3 kali. Gitu pada dah. Lepas tu minta perlindungan daripada auzubillah kerana daripada mudaratnya. Baik. Itu tidur. Nak ayat buih bahawa kita baca malam daripada awal sampai ke akhir. Dia ada lagi bacaan lain itu semua tu adik kakak boleh tengok dalam azkar. Dalam azkar. Azkar hak Nabi baca pagi, azkar hak Nabi baca petang. Hak Nabi tak tinggalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Tu azkar mudah-mudah lah tu. Dan banyak lagi Nabi baca di waktu pagi, di waktu petang. Itulah kita nak amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan kita baca berkenaan dengan sirah Nabi malam ni cerah malam insya-Allah. Dan mudah-mudahan dia berkati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Minta maaf banyak tersalah kata. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina fihim yawman aswada. Allahumma shfi mardana wa jarhana warham mautana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwwata